Assalamualaikum, salam sejahtera. Harap semuanya dalam keadaan sihat-sihat dan baik-baik saja. Alhamdulillah. Hari ini saya ingin kongsi berkenaan dengan jenis dadah dan kesannya ke atas manusia. Seperti yang kita ketahui, kalau di sekolah ya, pada bulan ini, bulan Februari, diadakan program pendidikan pencegahan dadah. Tetapi untuk tahun ini tak dapat dilaksanakan kerana COVID-19 ya. Jadi kita tak dapat dilaksanakan dan saya akan bagi info melalui online sahaja. Okey, baik. Kita tengok jenis dadah dan kesannya ke atas manusia. Seperti yang kita ketahui dan kita kena ketahui kalau kita tidak tahu apa itu dadah. Iaitu dadah ialah bahan kimia yang digunakan pada tubuh manusia mengakibatkan ketagihan dan menyebabkan kemerosotan kesihatan apabila dimakan, diminum dan dimasukkan ke dalam badan kerana tidak mengikut peraturan. Okey, baik. Jadi ya, yang kita ketahui pengambilan dadah ya terlarang yang mampu mengakibatkan ketagihan pada seseorang menjadi masalah besar di kesemua negara dunia. Negara kita juga ya sejak era sebelum merdeka lagi telah pun memperkenalkan Akta Dadah Berbahaya tahun 1952 bagi menyelia dan mengawal penularan isu ini agar tidak merebak sehingga menjadi barah dalam masyarakat kita. Ya. Tapak tindakan dadah. Sesiapa yang mengambil dadah ya, dia akan efek pada saraf tunjang kita, ya, tengok ya, di otak kita dan sistem saraf kita. Ya, memberi kesan kepada tempat-tempat tersebut. Dan kita tengok slide yang seterusnya, jenis dadah dan kesannya. Iaitu dadah ni dia perangsang otak, menyebabkan depresion otak kita dan kita beralusinasi ya di kayangan, di awang-awangan ya. Baik. Jenis dadah. Kita ada 5 jenis dadah dikategorikan. Yang pertama opioid atau lebih dikenali juga narkotik ya. Dalam kategori itu candu, morfin, heroin, kodein ya. Kita akan huraikan selepas ini, tahu satu persatu. Yang kedua stimulan ya, perangsang sistem saraf. Amfetamin, kokain ya, termasuk dalam kategori itu. Seterusnya yang ketiga ganja, dikenali juga dengan cannabis ya. Okey. Yang keempat halusinogen. Dan yang kelima, penekan sistem saraf. Okey, kita tengok yang pertama ya, dadah jenis opiat. Dikenali juga dadah narkotik. 2 kategori ya, jenis ini iaitu jenis tulen dan yang diperbuat daripada bahan sintetik. Ya, semuanya berasaskan candu. Okey, ingat ya, dadah jenis opiat ni berasaskan candu. Iaitu opiat tulen paling popular di negara kita berasaskan candu dan dihasilkan dari getah buah popi. Okey, dan morfin dihasilkan daripada proses penghasilan candu. Mula-mula dia hasilkan candu daripada getah buah popi itu, lepas tu di-upgradekan jadi morfin. Morfin daripada candu itu. Okey. Seterusnya heroin. Heroin terhasil daripada proses penghasilan morfin tadi. Dia mula-mula candu, lepas tu morfin, lepas tu nak kuat lagi heroin. Ya, dilaporkan memberi kesan berkali-kali ganda berbanding dengan bahan asalnya. Okey, itu heroin. Okey, seterusnya kodein. Satu lagi jenis dadah opiat yang popular, kodein ni. Digunakan sebagai bahan asas dalam ubat batuk. Okey, namun diproses dalam kaedah berbeza untuk menghasilkan kesan yang diingini. Okey, dalam ubat batuk tu bolehlah ia guna dengan kaedah yang sebetulnya. Okey, kalau disalahgunakan kodein ni jadi dadah lah. Itu yang tak eloknya. Jadi seterusnya, dadah narkotik.
dadah jenis opiat ni, narkotik sama itu ya. Dihasilkan daripada buah kopi untuk mendapatkan candu. Kita tengok buah kopi ya. Ni bunga dia, cantik bunga dia warna merah. Ni ya. Okey. Seterusnya, lagi ya, gambar memaparkan di ladang kopi ya di Mexico ini. Kita tengok ya, cantik bunganya merah-merah. Okey, baik. Seterusnya, dadah narkotik. Dadah opiat lagi lah. Tu hasil daripada pokok kopi yang jadi debu warna putih tu. Okey. Seterusnya, kesan dadah narkotik. Apa kesan dia kepada kita? Nombor satu, parut atau bekas suntikan di kulit. Biasalah ya, kita dah banyak kali kita suntik, jadi berparutlah ya pada kulit, especially di tangan ya. Di sini cucu semua adalah parutnya. Okey, degupan jantung yang perlahan, anak mata mengecil, jadi koma, pernafasan tertekan pada dos yang tinggi. Pada dos yang tinggi menyebabkan pernafasan terhenti. Itu yang kita takut tu. Ya. Sistem saraf pusat tertekan, kebergantungan fizikal dan psikologi, rasa mengantuk, rasa seronok dan hilang keupayaan memberi tumpuan. Okey. Baik. Dadah narkotik. Dia cara gunanya, dia paparkan juga cara guna dia secara oral, dimakan. Ya, dimakan, letak di kulit. Di kulit plaster, suntikan ya, dan dihisap. Itu cara dia. Okey, yang kedua iaitu dadah stimulan, perangsang sistem saraf pusat. Jenis dia amfetamin dan kokain. Kita tengok bentuk dia ya. Kat tu saya bagi gambar rajah dia. Seterusnya, dadah ini diproses khas untuk merangsang aktiviti sistem saraf pusat melalui tindak balas kimia yang menggalakkan proses proaktif pengambilnya. Dia jadi lebih proaktif. Kategori ini dibahagi kepada dua jenis, iaitu amfetamin dan kokain. Seperti yang saya paparkan tadi. Amfetamin ini mempercepatkan penghantaran isyarat di antara otak ke badan kita. Cepatlah sebab dia jenis perangsang. Ya. Okey, kesan amfetamin apabila diambil. Rasa seronok, puas, tenaga lebih, ya, hilang selera makan. Bahan perangsang yang kuat digunakan untuk elakkan rasa mengantuk. Boleh juga memberikan tenaga yang berlebihan, mempunyai keupayaan luar biasa seperti seorang olahragawan. Ada juga yang ahli-ahli olahraga yang ingin menang mengambil dadah jenis ini ya dulunya untuk menggalakkan dia merangsang kita punya sistem dalaman tu, menyebabkan dia ambil jadi lainlah luar biasa ya tenaganya. Itu salah ya. Okey, kokain ya terdapat di pergunungan Adens di Amerika Selatan. Amerika Selatan ya, tengok ya. Dia punya daun dia punya serbuk warna putih ya. Kokain tulen dihasilkan pada tahun 1880-an, digunakan sebagai ubat bius setempat untuk mata ya. Berupaya untuk menyempitkan saluran darah ya, dan sekarang tidak lagi digunakan dalam perubatan moden ya. Seterusnya, kokain ni kalau diambil dos yang besar menyebabkan sawan dan kematian akibat kegagalan fungsi pernafasan kita, angin ahmar, pendarahan dalam otak serta kegagalan jantung, dan dia tiada penawar. Hati-hati ya, kalau benda yang berkaitan dadah, kalau dia dadah jangan ambil lah ya. Dia memberi efek yang negatif pada tubuh kita, tak ada yang memberi yang positif, yang sihat walafiat, tak ada. Jangan ambil ya. Mula-mula kita rasa best, sedap, lama-lama dia efek pada seluruh tubuh kita ya.
Dadah yang merangsang otak, ya, rasa seronok, rasa puas tidak terhingga dan mempunyai tenaga yang luar biasa. Kesan yang kita harapkan macam ni, tapi dia tidak berkekalan. Ya, tidak berkekalan, ya. Dan yang ketiga, ganja, dan dikenali juga sebagai cannabis. Dia tengok ya pokok ganja tu macam tu. Lebih kurang pokok ubi ya, ubi kayu tu lebih kurang, tapi dia ganja, ya. Warna macam ni, hijau. Ganja ban grass ni sebutan orang lain lah berkenaan dengan ganja. Bendanya sama, ya. Marijuana, ya, khas. Apa dia khas tu? Marijuana merujuk kepada daun dan kuntung bunga pokok cannabis, ya. Baik, ya. Ganja ni merupakan sebatian terhasil daripada pokok ganja, ya. Cukup popular ditanam di beberapa buah negara, ya. Tapi negara kita dilarang sama sekali, ya. Ada akta penguatkuasaan. Siapa yang curi-curi tanam, kalau tak tertangkap tak apa, ya. Kalau tertangkap dia ada, ya, akta dia. Ya, peraturan negara kita tak payah tanamlah benda-benda yang kata dilarang ini, menyusahkan kita saja, ya. Banyak digunakan di Amerika Syarikat, iaitu dihisap kebanyakannya di negara Amerika Syarikat. Dibahagikan kepada 3 jenis bergantung kepada prosesnya. Okey, kita tengok bentuk yang paling ringan. Itu bentuk daun cannabis yang dikeringkan. Yang warna hijau tadi kan, yang dikeringkan. Itu ringan tu. Okey, bentuk yang sederhana, ganja yang terhasil daripada gumpalan getah pucuk bunga ganja yang diproses dengan lilin dan menjadi ketulan ataupun serbuk. Itu yang sederhana. Dan yang bentuk yang paling kuat adalah bentuk minyak. Hash panggil. Melalui proses pengasingan kimia dan dianggap kepekatannya 60% hingga 80% sebatian. Banyak, ya, 80% minyak yang paling kuat sekali. Kesan ganja, tengok ya. Masalah kesihatan sama seperti perokok, iaitu bronkitis, asma, lain-lain kesannya peningkatan degupan jantung, mulut menjadi kering, tekak kering, mata merah, ya, pergerakan dan daya ingatan terjejas, sentiasa lapar. Okey. Digunakan untuk jangka masa panjang menyebabkan gangguan pada paru-paru, sistem peranakan, sistem ketahanan imun badan kita. Ya, kadang-kala mengalami halusinasi, fantasi dan keadaan tidak siuman. Biasanya kalau ada orang yang ambil ganja, ya, cikgu tengok di kampung saya dulu, ya, adalah ya seorang anak muda tu ambil ganja, kita tengok cara dia jalan pun dia tidak boleh nak fikir dengan baik, ya. Baju tak pakai, ya, seluar pakailah, ya, baju tak pakai. Lepas tu jalan pun kita tengok muka dia senyum-senyum, ya. Dia macam kita tengok dia duduk di dunia dia sendiri. Jadi dia tak boleh berfikir secara baik dah, ya. Jadi elakkanlah, ya, mengambil benda-benda yang sebegini. Tak ada manfaatnya, ya. Okey, baik. Yang keempat, halusinogen, iaitu halusinogen ni dikenali termasuklah pensiklidin, dadah rekaan, ya, lain-lain seperti cendawan kat bawah tu, dia lebih kurang macam tu. Dan dia ni merupakan dadah yang mampu menghasilkan perubahan atau khayalan pada minda pengambilnya, ya. Sehingga penagih tidak mampu melihat ilusi atau imajinasi tanpa mampu membezakan antara real dan fantasi. Okey, tengok gambar ni. Macam mana? Dia tak duduk di dunia real dia tu. Tengok angkasawan, dia berfikir macam tu, ya.
tidak duduk dalam keadaan yang benar, ya, yang realistik. Dia khayalan awan-awangan. Okey, kita faham dah apabila kita tengok gambar yang dipaparkan tu. Okey, yang kelima, penekan sistem saraf. Depression. Tekan sistem saraf kita. Kategori dadah yang digunakan oleh penagih untuk memperlahankan sistem saraf pusat bagi membolehkan seseorang itu tidak sedarkan diri. Wah, bahayanya. Ya. Antara yang paling popular ialah Erimin 5 yang pada awalnya dihasilkan di Jepun. Ya. Erimin 5 ni diguna sebagai pengganti dadah supaya penagih tidak sedarkan diri bagi membolehkan kedagihan mereka hilang. Tidak sedarkan diri untuk hilangkan kedagihan tersebut. Bahaya, kan? Okey, satu lagi ketamin, ya. Termasuk dalam dadah jenis ini. Iaitu ketamin ni bahan untuk membius manusia atau haiwan semasa proses pembedahan. Kita tak rasa sakit untuk bius. Dan apabila dapat kepada penagih dadah, dia gunakan untuk mendapat kesan yang unik. Ya. Mengambil dadah jenis ketamin ini terdapat 3 kesan yang serentak, iaitu halusinogen, stimulan dan depresan. Itu dia dapat 3. Kuatlah, ya. Ketamin ni kuat. Seterusnya, penagih tersebut mengalami perasaan di mana nyawa terpisah dengan jasad dan terapun-apun di antara hidup dan mati, meninggal dunia. Dan benda tu mengasyikkan dia, terapun, khayal, ya. Begitulah, ya. Kesan dia, anak mata mengecil, kita boleh tengok, ya. Pertuturan yang sukar difahami, tiada koordinasi, kurang daya ingatan, pertimbangan terganggu, mood kerap berubah. Kadang-kadang okey, kadang-kadang senyum, kadang-kadang marah tiba-tiba. Kita mood dia berubah sebab dia tak boleh nak kontrol dah dalam tubuh kita. Penglihatan double vision. Dia jadi dua macam tu, dan rasa mengantuk. Itu kesan dia. Jadi itulah sahaja, ya, yang dapat cikgu saya terangkan kepada kamu semua. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.